kadar inflasi di Malaysia meningkat sebanyak 3.2%. Macam mana dia orang buat pengiraan kadar inflasi ni? Macam mana inflasi di Malaysia ni dikira? Baru-baru ni Jabatan Perangkaan baru keluarkan berita pada bulan 12 Disember 2021 di mana dalam tempoh yang sama, bulan yang sama, kadar inflasi di Malaysia meningkat sebanyak 3.2%. Macam mana dia orang buat pengiraan kadar inflasi ni? Dia orang menggunakan satu kaedah yang kita panggil sebagai IHP, iaitu indeks harga pengguna. So, indeks harga pengguna ni sebenarnya ada macam-macam komponen, dan yang komponen paling utama adalah yang terlalu dekat dengan kita, makanan, tempat tinggal, lagi satu adalah pengangkutan. Hari ni, apa yang kita belanjakan? Kalau kita beli barang dapur, barang asas, kita lihat harga sekilo ayam hari ni pun paling murah adalah sekitar RM9. Dan saya ingat masa 2 tahun lepas di mana saya berniaga kedai makan, di mana ketika itu sekilo ayam berharga pada harga RM5. Dalam tempoh 2 tahun, harga ayam meningkat macam tu. So, kita dapat lihatlah barangan asas di Malaysia sendiri meningkat atas faktor apa. Kalau kita nak bercerita pasal faktor dedak, benda-benda ni terlalu panjang dan kita tak akan jumpa mana punca dia. Sebabkan benda ni kita tak boleh kawal. Macam Tuan Adam sendiri cakap, semua harga barang, semua harga emas adalah bergerak atas faktor-faktor seperti ekonomi jatuh, yang terbaru pasal COVID-19 atau faktor harga minyak naik. So, semua ni memainkan peranan lah macam mana inflasi tu mengacau kita punya pembelanjaan bulanan dan juga harian. Macam Tuan Adam sendiri mention tadi, kenaikan gaji penjawat awam meningkat sebanyak 38% ke atas. Bukan semuanya meningkat. Gaji pekerja di syarikat swasta sendiri pun kita kena lihat pada sektor-sektor yang diorang terlibat. Kalau kita lihat di luar sana hari ni, berapa ramai anak muda yang bekerja dalam ekonomi gig. Foodpanda, GrabCar. Dalam fakta perangkaan yang diorang keluarkan, siapa yang terlibat dalam sektor pemakanan, restoran, hotel, semua gaji asas dia menurun. Yang mungkin ada yang terkesan daripada COVID-19 terpaksa berhenti kerja, syarikat terpaksa tutup dan mereka terpaksa cari alternatif lain, iaitu bekerja sebagai seorang freelance, Grab Food ataupun diorang bekerja sebagai Foodpanda punya rider. Mereka memang sangat-sangat terkesan. Tambah lagi dengan kadar inflasi harga barang asas dan juga perbelanjaan harian kita seperti minyak, sewa rumah. Inflasi ni sebenarnya sudah berlaku agak lama. Daripada mana wujudnya ringgit tu dan inflasi tu dah wujud sebenarnya. So, kalau kita lihat kenapa Tuan Adam sarankan kita untuk menyimpan emas, kita kena faham emas mempunyai keistimewaan sendiri, di mana dalam buku wang emas sendiri yang kita punya mentor Tuan Zulkifli kongsikan, di mana emas ni nilai dia bukan terletak kepada ekonomi. Emas tu terletak kepada emas tu sendiri. Kalau duit kertas tu koyak, of course nilai ringgit tu dah tak ada nilai. Dia terletak kepada ekonomi dan terletak macam mana government meletakkan satu nilai itu kepada wang kertas tersebut. Bagi anda di luar sana yang mana yang baru nak tahu apa itu emas, baru nak faham apa itu inflasi, saya sarankan untuk ambil buku combo daripada kita punya Tuan Zulkifli Syafiee, iaitu Wang Emas dan juga Misi Bebas Hutang. Dalam tu dia bercerita sangat-sangat mudah untuk faham, perkongsian yang sangat dekat dengan kita. Contoh dia, kalau kita back kepada zaman 10 tahun lepas, macam mana saya sekolah rendah, mak bapak saya hanya membekalkan saya RM1 sahaja untuk pergi ke sekolah. Dan dalam RM1 ni pun saya mampu menyimpan sekurang-kurangnya sehari 50 sen. Perbezaan dia pada hari ni, kalau mana yang ada anak, adakah RM1 ni cukup untuk kita bekalkan dia pergi ke sekolah? Dan itulah yang kita panggil inflasi. Dan adakah harga barang ni akan menurun untuk masa akan datang? Mustahil. Itu yang kita boleh lihat. So, harga barang akan terus meningkat. Begitu juga emas. Tapi ringgit akan terus menyusut. Sebab tu, cadangan saya kalau jumpa mana-mana autorah dealer public gold pun, diorang menyarankan untuk kita menyimpan emas untuk jangka masa panjang. Saya melihat emas ni adalah sebagai alat kedua selepas ringgit. Emas ni adalah mata wang kedua yang kukuh, lebih kukuh daripada ringgit. Kalau hari ni kita ada 100 gram, contoh dia. Kalau kita nak gunakan duit, kita boleh pajak, kita boleh jual. Kecairan emas ni boleh katakan sama tinggi dengan ringgit. Kita boleh jual di mana-mana, jual bila-bila masa. Tak perlu tunggu harga emas naik ataupun harga emas turun. Dalam buku wang emas ada menceritakan macam mana emas ni boleh bantu kita keluar daripada hutang. Kita boleh jadikan sebagai alat mata wang yang kedua selepas ringgit. Kalau hari ni kita nak bercakap, baik simpan ringgit. Okey, saya bagi contoh paling mudah. Hari ni KWSC mengumumkan dividen bagi tahun 2021. Alhamdulillah paling tinggi pun 6% dan 5% untuk patuh syariah punya KWSC account. Dividen yang kita terima sebenarnya tak cukup untuk cover kita punya inflasi. Kalau kita lihat pada pulangan
kepulangan modal kita dalam KWSP. Kita gunakan kalkulator, kita tengok berapa dividen sebenar yang kita dapat, bahagikan dengan modal setahun kita pada tahun 2021. Kita akan dapat sekitar 2.9% hingga 3%. Sama juga dengan dividen ASB. Kalau kita lihat, dividen yang dia umumkan tahun lepas adalah 5%. Itu dividen. Tapi berapakah pulangan sebenar ataupun untung bersih atas modal kita menyimpan dalam ASB? Sebenarnya jauh lebih rendah daripada kita punya inflasi. Pelaburan ada kaedah-kaedah yang betul kalau anda semua ada ilmu, tahu macam mana cara untuk meleveragekan modal hari ini, korang boleh dapat keuntungan lebih tinggi dan boleh cover balik inflasi tu. Kalau ada masa, boleh cari buku iaitu Misi Bebas Hutang dengan yang ni, Wang Emas. Dua-dua ni menceritakan macam mana emas tu bantu kita untuk leverage balik kekayaan kita hari ni, kuasa membeli kita hari ni untuk masa akan datang. Kalau hari ni 1 dinar boleh beli seekor kambing, percayalah 10 tahun atau 20 tahun akan datang, 1 dinar pun boleh beli seekor kambing.